Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Semua sahabat-sahabat, rakan-rakan Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kurniakan kita keampunan pada pagi ini, insya-Allah. Sama-sama kita merafakkan setinggi tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Kita lagi Selasa, Rabu, Khamis, lagi 3 hari ataupun 2 hari ke, kita akan masuk ke bulan Ramadan. Jadi syukur banyak. Mudah-mudahan yang kita doa selama ni daripada Rajab lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai, insya-Allah, dalam masa terdekat ni. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, cari bekal kita untuk hidup selepas mati kelak. Sebaik-baik bekal adalah bertakwa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah minit. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini seperti mana yang kita dah maklum dalam Facebook Anas malam, kita akan ambil satu tajuk bersempena kita nak masuk ke bulan Ramadan ni, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk dia adab kita masuk bulan Ramadan, ataupun kita nak terima satu tetamu yang agung ni yang namanya Ramadan Al-Mubarak. Ahlan wa sahlan ya Ramadan Karim. Ahlan wa sahlan ya Ramadan Karim. Insya-Allah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat masuk ke bulan Ramadan ni dengan satu keadaan yang terbaik yang mampu kita semua persiapkan, insya-Allah. Tak rajin tengah live tubik dari kamera. Apa maksud tu bah? Abang Bok Lokman kata tak rajin tengah live tubik dari kamera. Oh, tadi. Nak keluar kejap, nak pergi ambil Quran. Waalaikumsalam Syekh. Brother Rashid Eka Matra pun lah kita. Hafiz Nordin, Hafiz, apa khabar Hafiz? Lama tak jumpa. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Nak pen tadi. Okey, boleh. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil-sambil tu jangan lupa klik butang share . Jangan lupa klik butang share kita semua. Kita kongsikan maklumat agama ni, antum semua dapat pahala seperti mana orang yang menyampaikan ni, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Dan dalam masa yang sama,
di majlis ilmu ni sahabat-sahabat, di majlis ilmu tak kira mana, majlis surau ke apa ke, live FB ke, hatta Hasan Albana buat tazkirah dalam kelab malam. Jadi sambil-sambil tu kita doakan agar ujian Covid ni Allah angkat. Pasal kalau kita tengok 3 hari ni trend menurun, alhamdulillah. Semalam mencatatkan tidak ada kematian. Semalam tidak ada kematian. Syukur banyak-banyak padamu ya Allah Tuhan, tidak ada kematian semalam. Jadi insya-Allah baik sahabat-sahabat Allah Taala. Okey, kita tengok adab menyambut Ramadan. Sebelum tu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita nak berkenalan dulu dengan satu makhluk yang nama Ramadan ni. Kita nak berkenalan dengan satu makhluk nama Ramadan. Dan ana nak ulang iklan geng ustaz sahabat-sahabat. Ana hari ni kuliah kita ni di atas platform Pertubuhan Pendukung Pencinta Ulama, Pertubuhan Pendukung dan Pencinta Ulama ataupun geng ustaz GU. InsyaAllah nanti anda akan share nombor akaun juga, kerana sahabat-sahabat kami di peringkat Pertubuhan Pendukung Pencinta Ulama ni bergerak, NGO kami ni dengan program buat masa sekarang PKP ni kita bergerak membantu frontliner. Kita infakkan makanan di pusat-pusat kesihatan. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Emma. Habib apa khabar Habib? Kerja dak ini Habib? Apa nama ni, kita buat PPE bagi pada frontliner, kita support sikit. Jadi atas tu semua memerlukan dana yang besar. Dana yang besar sahabat-sahabat. InsyaAllah nanti di hujung nanti anda akan share nombor akaun, nombor akaun Pertubuhan Pendukung Pencinta Ulama. Dan kami di peringkat Pertubuhan Pendukung Pencinta Ulama, setiap pagi kita ada tazkirah begini 7 pagi. Tetapi di page Pertubuhan Pendukung Pencinta Ulama 7 pagi setiap pagi. Cumanya Ana tak dapat buka page tu, loading, tak tahu apa nama ni, dia punya line ke apa ke. Dan setiap malam akan ada forum bicara santai. Forum bicara santai setiap malam. Dan setiap pagi, yang tu malam pukul 9, pagi pukul 7. Pagi pukul 7, malam pukul 9 di page Pertubuhan Pendukung Pencinta Ulama. Okey, baik sahabat-sahabat Matlasan, nanti ujung anda akan share nombor akaun dan jangan lupa klik butang share semua. Baik. 1 bulan Ramadan ni adalah sahabat-sahabat, Ramadan ni adalah 1 bulan yang abang bok kata ada pegang duit dah ni nak infak. Allahu akbar, alhamdulillah. Tak apa bang, tak apa bang. Siapa tolong like page GU semua insya-Allah. Syam, apa khabar Syam? Bukit Beruntung, Masjid Senali. Cahaya Purnama, Masjid Senali, Bukit Beruntung juga. Okey, kita sambung. Baik sahabat-sahabat, Ramadan adalah 1 bulan yang satu-satu nama bulan yang Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran. Bulan lain Allah tak sebut. Masya Allah. Dan kita nak sampai pada bulan tu ni, bulan yang Allah sebut dalam Quran. Bermaknanya apa? Dalam Quran ni dia 2 lah sahabat-sahabat. Benda yang terbaik Allah sebut, benda yang terburuk pun Allah sebut. Kenapa? Mubasyiran wa nadhira. Berita baik Allah sebut, ancaman buruk pun Allah sebut. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok akan menuju syurga, satu kelompok buat jalan pergi neraka. Allah sebut. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham jadi dalam Quran benda paling teruk Allah sebut apa dia? Firaun. Dia mengaku Tuhan. Firaun mengaku Tuhan. Allah sebut. Bulan yang terbaik Ramadan, Allah sebut. Makhluk yang terbaik Rasulullah, Allah sebut. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi ni bila sebut saja Quran ni 1 bulan yang Allah sebut dalam Quran. 1 bulan yang Allah sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Allah kata 1 bulan Syahrul Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, memperjelaskan hidayah itu apakah dia furqan
memperjelaskan benda buruk, benda baik. Baik, Allah sebut nama Quran, nama Ramadan tu khusus Allah sebut dalam Quran. Bermaknanya dalam konteks ini konteks baik. Bermaknanya sahabat-sahabat Allah Taala, Ramadan ni satu benda yang besar. Sebab tu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, bila saja mereka menghampiri bulan Ramadan, kita lagi 3-4 hari, Jumaat insya-Allah kita akan berpuasa. Bila mana menghampiri saja bulan Ramadan, sahabat-sahabat, para sahabat Nabi ni ridwanullah alaihim ajmain ni, masya-Allah, mereka sangat-sangat menanti-nantikan Ramadan, dan mereka sangat bergembira, dan mereka memakai pakaian yang terindah, pakaian yang paling mereka suka, yang paling mereka sayang, paling mereka senangi, untuk menyambut satu makhluk yang Allah sebut dalam Quran yang namanya Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fazlan Ramli. Ni Imak ada sini ke? Ada kelih tak balik ah. Nanti raya mai Muhammad Waalaikumsalam Ustaz Nazri. Fuziah Abdullah ni. Gelenya. Isteri saya tuan-tuan. Allah. Abang Imran Basir semalam dapur dah madu, insya-Allah mungkin hari ni sampai. Mungkin hari ni sampai insya-Allah. Baik. Siapa nak order madu boleh WhatsApp Anana, insya-Allah madu terbaik daripada Mesir. Yang lebah tadi diternak di dalam ladang Habbatus Sauda. Lebah ni binatang daripada syurga, sahabat-sahabat. Sebab tu lebah tak ada tarikh luput. Madu tak ada tarikh luput. Kuman tak bisa merosakkan madu. Kuman pembunuh madu nombor 1 yang Allah declare dalam Al-Quran. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, bila Allah sebut dalam Al-Quran, tadi kita baca ayat 183 Al-Baqarah, kan? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan juga, ini kita sebut, kita nak berkenalan dulu dengan satu makhluk yang nama Ramadan. Pasal Allah sebut dalam Quran. Bila Allah sebut dalam Quran, mana benda ni satu benda yang besar, satu benda yang hebat, Quran ni satu benda yang Ramadan ni satu benda yang azim, yang agung. Waalaikumsalam. Muhammad Ja'faruddin, Ja'far Tanjung Karang ke apa? Lama tak jumpa, masya-Allah. Apa khabar entah apa? Baik, sahabat-sahabat. Satu bulan lain ni, sahabat-sahabat, Nabi SAW tak sebut tentang bab neraka ditutup. Tetapi Ramadan Nabi sebut. Hadis muttafaqun alaih. Baik, sahabat-sahabat dengar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala syahru ramadana, futihat abwabus samai wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatus syayatin." Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azim, Syekh Azim, family semua, Zaidi, Muhammad Muzakir semua. Jangan lupa klik butang share. Baik, sahabat. Apabila masuk bulan Ramadan, idza dakhala syahrul Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabus samai, dibuka seluruh pintu langit. Apa maksud sini, sahabat-sahabat, dibuka seluruh pintu langit? Kita bukan nak naik ke langit pun, betul? Ya, tapi apa maksud, sahabat-sahabat? Maksudnya Allah buka segenap pintu keberkatan. Satu, dari sudut pemahaman manusia, rezeki turun dari atas. Dibuka segenap pintu rezeki. Dibuka segenap pintu keampunan. Dibuka segenap pintu hidayah. Dibuka segenap pintu keberkatan. Dalam arti kata lain, para malaikat ni turun tak berhenti-berhenti nak bawa kebaikan pada penduduk bumi. Wa futihat abwabus samai, dibuka segala pintu-pintu langit. Ini sahabat-sahabat mata Allah Subhanahu. Idza dakhala syahrul Ramadan, bila masuk saja bulan Ramadan, wa futihat abwabus samai, dibuka segala pintu-pintu langit, wa ghuliqat abwabu jahannam, maka ditutup segala pintu-pintu neraka. Masya-Allah. Bulan Ramadan. Itu nak sebut Ramadan ni sangat-sangat azim, agung, hebat, mulia. Dan yang terakhir dalam hadis ni kata Nabi SAW, wasusilati syayatin, dibelenggu segala syaitan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada 2-3 penafsiran para alim ulama tentang dibelenggu syaitan. Tak apalah, janji kita senang cerita, syaitan tak mampu nak hasut kita. Jangan kita ambil alih kursi syaitan. InsyaAllah. Baik, sahabat-sahabat. Pertama tadi kita sebut
Ramadan disebut Allah dalam Quran. Satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, Ramadan ini dibuka segenap pintu keberkatan daripada langit. Sahabat-sahabat, makhluk langit ni apa dia? Para malaikat. Malaikat ni kerja dia apa? Sentiasa mensucikan Allah. Dia mendoakan kita. Ini maksud dibuka segelap pintu langit. Khabari Ustaz, waras. Cakap Jawa aku begini. Waalaikumsalam. Kak Raida jangan lupa dah habis order lagi. Sauda, zaitun, madu dan sebagainya. Baik sahabat. Segenap pintu langit dibuka, seluruh penduduk langit mendoakan kita. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh penduduk langit mendoakan kita turun keberkatan, keampunan, hidayah, rezeki. Ini maksudnya wa futihat abwabus samai, dibuka segala pintu langit. Wa ghuliqat, ditutup segala wa ghuliqat abwabu jahannam, segala pintu neraka. Apa maksudnya sahabat-sahabat? Maksudnya Nabi nak bagi tahu kita, wahai kaki maksiat, wahai kaki nombor ekor, wahai kaki kelabing, kelab malam, wahai semua kaki rasuah dan sebagainya, wahai orang yang tak solat, wahai orang yang dedah aurat, wahai yang ahli-ahli maksiat semua ni, tak payah buat maksiat lah. Allah dah tutup pintu neraka. Allah tak mahu kita masuk neraka. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tutup pintu neraka. Dan akhir sekali kata Allah, kata Nabi SAW, wasusilati syayatin, dibelenggu segala setan-setan. Setan tak boleh nak hasut kita. Ini hebatnya Ramadan. Sebab tu kita kena ada persiapan untuk sambut satu bulan yang nama Ramadan ni, yang datangnya 1001 macam kelebihan Allah bagi. InsyaAllah. Nanti kita akan cerita persiapan. Persiapan kita banyak. Kita ada anak ahli 1-2 sekadar ilmu bodoh-bodoh anak ni lah sahabat-sahabat. Nah, insyaAllah pertama kita kena ada persiapan akidah. Kalau boleh catat persiapan akidah. Nanti malam ulang pada family masing-masing. Persiapan akidah. Kita kena ada persiapan minda. Kita kena ada persiapan nafsu. Kita kena ada persiapan duit ringgit harta. Kita kena ada persiapan akhlak. Apa lagi? Sini analis. Kita kena ada persiapan jiwa. Jiwa kena ada persiapan. InsyaAllah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, InsyaAllah ya mafallah, memang kita semua rindu pada masjid. Tuan Haji Mahirul naik presiden kan Ustaz. Allah minta maaf nak tak boleh buka page GU. Jadi nak live di sini. Ujung nanti anak akan share nombor akaun GU insyaAllah. Masya Allah. Amin, 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 amin. Terima kasih Mak Su, doakan anak. Allah. Assalamualaikum Fadil Ustaz yang dikasihi. Semoga dikurniakan kesihatan berpanjangan. Amin ya mujib. Doakan Mak Su ya Ustaz. Allahumma amin, Allahumma amin. Kita semua istiqamah dengan amal-amal soleh insya-Allah. Allahu akbar. Baik. Kita baca hadis yang kedua pula. Pasal Ana ada buat link ni dalam malam sambil duduk nak tidur, tunggu mata mengantuk, buat catatan sikit adalah lebih kurang 1 muka surat A4 ni. Keutamaan puasa. Keutamaan puasa. Baik, itu tadi kelebihan Ramadan. Padanya disebut pintu-pintu langit terbuka. Tadi kita sebut hadis Nabi tu. Wa futihat abwabus samai. Padanya disebut dibelenggu segala syaitan. Wa susilati syayatin. Syaitan dibelenggu, Allah rantai. Dan ada 2 tafsiran ulama. Anda sebut. Pertama, memang syaitan tu dibelenggu betul. Dia tak boleh hasut kita. Yang kedua, sahabat-sahabat, ada ulama juga menyebut bahawa bila mana kita tak makan, syaitan tadi tak mampu bergerak, tak mampu buat kerja. Kerana pembuluh darah kita sempit. Kerana kita bila kita tak makan, perjalanan darah kita tidak lancar, kita jadi lemah, syaitan pun lemah. Dan dalam bulan Ramadan ni disebut juga sebagai bulan zikir. Bulan kita lebih dekat dengan Allah. Jadi syaitan ni yang disebut sebagai allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan yang membisikkan kejahatan pada hati manusia ni, dia tak mampu nak buat kerja. Dalam tafsir
Surah An-Nas menyebut, sahabat-sahabat, dalam tafsir surah An-Nas menyebut, bila mana kita dekat dengan Allah, setan yang duduk, setiap orang ni semua ada setan dekat hati dia ni. Semua orang ada dekat hati ni, setan tu akan jadi lemah. Setan dekat lemah, setan tu tidak mampu menghasut, dia hilang kekuatan. Dia hilang kekuatan pasal kita dekat dengan Allah. Kita sentiasa berzikir dengan Allah. Tambah-tambah pula bulan Ramadan, sahabat-sahabat matullah. Ya, masuk betul. Alhamdulillah, masuk dan kopi share pada semua sahabat-sahabat. Persiapan akidah, minda nafsu RM2 jiwa. Dan insya-Allah sahabat-sahabat, dan akhlak masuk. Tambah satu lagi akhlak insya-Allah. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi bila Allah sebut pintu langit dibuka, setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, bagi yang puasa disediakan khusus satu syurga untuk dia. Sahabat-sahabat, syurga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi jannati samaniyatu abwabin fiha babun yusamma rayyan. Nampak? Kata Nabi SAW, fil jannah, di syurga besok, samaniyatun abwabin, ada 8 pintu. Syurga ada 8 pintu, kata Nabi SAW. Fiha babun fiha babun yusamma rayyan. Ada satu pintu tu dinamakan pintu Ar-Rayyan. Rayyan, Ra. Ra ni jangan bertukar dengan Rin, Rayyan. Bunyi macam sama. Rayyan, Ra. Satu lagi Rayyan, Rin. Apa beza dia Ustaz? Rayyan, pintu syurga untuk ahli yang berpuasa ikhlas. Pintu Rayyan. Rin, apa pula Ustaz? Rin, Rayyan, pintu neraka untuk orang yang tak solat. Boleh faham Pintu neraka untuk orang yang tak solat. Rayyan, Rayyan senyum. Abang Bob ada anak lelaki dia nama Rayyan. Rayyan senyum. Rayyan, pintu syurga tu ya Allah Tuhan. Mudah-mudahan kita masuk melalui pintu Rayyan. Amin. Rayyan senyum. Lama tak jumpa Rayyan. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Rayyan, pintu syurga untuk ahli berpuasa. Rayyan, Rin, pintu neraka untuk orang yang terkinja-kinja dengan hiburan tetapi tak terpanggil untuk solat. Itu pintu Rayyan, gaung Rayyan. Itu beza sahabat-sahabat. InsyaAllah. Minum dulu. Zam-zam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Kata Nabi SAW, fiha babun yusamma Rayyan la yadkhuluhu illa saimun. Tidak masuk pintu Rayyan tadi kecuali orang yang berpuasa. Ni, sahabat-sahabat. Solat Nabi tak sebut pintu mana. Haji Nabi tak sebut pintu syurga. Zakat Nabi tak sebut pintu syurga. Puasa Nabi sebut nama pintu syurga untuk ahli yang berpuasa ikhlas. Masya Allah. Allahu Akbar. Maksud terkinja-kinja dengan hiburan tetapi tidak terpanggil untuk menunaikan solat. Lain teruk tu, lain Sungai Buaya tu, lain Kelang okey. Semua orang kata okey. Sungai Buaya memang Sungai Buaya. Allahu Akbar. Boleh kita sambung lagi sahabat-sahabat betul. Jam berapa jam? Banyak lagi. Kita ada lagi lebih kurang 40 minit insya-Allah. Okey. Puasa Allah sebut. Orang ibadah lain Nabi tak sebut pintu mana, tapi syurga belaka, pahala belaka. Bagi yang berpuasa di bulan Ramadan, mulutnya sahabat-sahabat, mulutnya lebih harum daripada syurga. Lebih harum daripada bau kasturi. Cik Rosli, apa khabar Li? Orang kampung beres belaka. Sayang-sayang. Allahu Akbar. Al-Faqir Ustaz ni Bakri Syekhuna. Tok Guru pun tengok juga tazkirah pada pagi ni. Ya Allah Tuhan, malu. Kita baca hadis Nabi di sini, dalam kita ni sebut mafhum tentang kelebihan orang berpuasa Ramadan. Bau mulut tadi. Okey, kita baca semua hadis ni. Ambil keberkatan daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sampaikan. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini diberkati Allah. Allah gunakan keampunan. Kak Mas, apa khabar Kak Mas? Allah, lama kita tak jumpa ke tidak, boleh singgah je. Tapi dah PKP, tak boleh balik raya. Wallahualam. Abalan selama. Nama balas lama tapi duduk PJ tapi orang selama. Kapung ni, kapung. Apa khabar demo kapung? Sihat belaka deh. Tak klik kita tak raya tu ni. Balan.
cakap hulu. Allahu Akbar. Baik. Ya Kak Uji, orang Penang sihat nak Kak Uji nak. Kak Uji dah pindah di Penang. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, semua amalan anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. Apa maksudnya sahabat-sahabat? Semua amalan anak Adam untuk dirinya, semua pahala tadi Allah dah bagi tahu. Nabi dah bagi tahu. Puasa sekian, solat sekian-sekian 27 ganjaran. Haji mabrur sekian-sekian. Zakat sekian-sekian. Infak sekian-sekian. Tetapi sesungguhnya puasa untukku dan aku akan memberi balasannya. Kata Nabi dalam hadis kursi ni, puasa Allah sendiri yang akan bagi balasan. Allah simpan. Allahu Akbar untuk akhirat kita. Semua untuk akhirat belaka. Tapi nak ceritanya specialnya yang dinamakan puasa ni sahabat-sahabat. Puasa ni satu benda Allahu Akbar. Yang boleh kontrol nafsu satu puasa. Turunnya Quran Ramadan. Bulan yang Nabi SAW sangat-sangat pemurah, Ramadan. Bulan yang para sahabat menangis bila nak tinggalkan dia, Ramadan. Bulan yang tidak ada pahala sunat, Ramadan. Ini sahabat-sahabat. Bulan yang tiap-tiap malam Jibril memperdengarkan bacaan Rasulullah Al-Quran dia, Ramadan. Allahu Akbar walillahilham. Ini hebatnya Ramadan. Sebab tu kita kena sambut dia dengan perasaan yang sangat-sangat gembira. Kena happy. Kalau nak pasang lampu lilak-lilak, pasang siap-siap. Nak pasang lampu lilak-lilak, pasang siap-siap. Sambut Ramadan. Ini sahabat-sahabat matrah. Nak pakai baru, pakai malam pertama tarawih tu. Biar apa orang nak kata pun, malam pertama tarawih pakai samping. Ya, kita sambut Ramadan betul-betul. Bukan kata kita menidakkan Syawal. Tapi Ramadan ni macam-macam kelebihan Allah. Ini kita puasa adalah perisai. Nampak tak? Puasa adalah perisai. Azhar sihat nah, alhamdulillah. Gambar semalam tidur pun peluk motor dah tak boleh nak ride. Entah okeylah peluk motor, anak motor pun dah tak ada. Okey. Puasa adalah perisai. Apabila pada hari puasa, maka salah seorang di antara kamu janganlah berbicara kotor dan janganlah berteriak-teriak. Menengking suara tinggi pun jangan. Maknanya apa? Ramadan ni satu bulan yang bulan kita sebut bulan tarbiyah, bulan boleh didik jiwa, boleh didik akhlak. Jangan lupa klik butang share semuanya. InsyaAllah kita panjangkan ilmu pahala sampai macam yang menyampai ni antum semua dapat. Allahu Akbar. Apabila ia dicaci maki atau diserang oleh seseorang, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di tangan. Nabi bersumpah. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Allahu Akbar. Oh, kita punya artis tengok juga. Apa sihat Pak? Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, iaitu yang ia rayakan. Ia berbuka. Di saat berbuka, memang berbuka orang puasa ni buka paling happy betul. Dan yang kedua, dan jika dia berjumpa dengan Tuhannya dengan puasanya di dalam syurga, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Rasulullah Subhanahu wa taala. Boleh insya-Allah. Bayan sihat, lama tak jumpa. Tu Haji Mustafa. Baik, maka dengan kelebihan-kelebihan tadi kita sebut, bau orang berpuasa macam lebih harum pada kasturi di sisi Allah. Orang berpuasa, kegembiraan dia dapat menatap wajah Allah di syurga. Orang yang berpuasa ada pintu syurga yang khusus untuk dia. Babur Rayyan, kata Nabi SAW. La yadkhuluhu illa sa'imun. Tidak masuk Allah, melainkan orang berpuasa. Habis bawa jangan duk bakal lain gini beh. Habis bawa tulis berbuka dengan naik bak. Ya Allah ya Tuhan.
orang Kelantan je tahu nikmat-nikmat ni. Oh ya Allah tu. Buah Tanjung buah Tanjung. Jalan mah tai itik. Ku baguling. Ya Allah Tuhan. Inilah Kelantan sahabat-sahabat, makanan pelik-pelik belaka. Itu semua mendatangkan nikmat. Darah dah jadi manis. Cukup masa potong kaki. Baik, makan sihat beruntung. Baik sahabat-sahabat. Jadi bila kita sebut antara kelebihan-kelebihan Ramadan tadi, bulan yang Allah turunkan Quran. Bulan yang para sahabat sambut dengan sangat-sangat penuh kegembiraan. Bulan ditutup pintu neraka. Waghliqat abwabu jahannam wa susilatis syayatin, dibelenggu segala setan. Wa futihat abwabus sama, dibuka segala pintu keberkatan daripada langit. Apa lagi disebut tadi? Ada pintu khusus syurga namanya pintu Ar-Rayyan. Jadi sahabat-sahabat, dengan kelebihan ni, pahala sunat diangkat macam wajib, pahala wajib diangkat 70 kali ganda. Apa lagi kita nak pada Ramadan? Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak bagi tahunya dengan 1001 ganjaran Allah persiapkan, ada pula malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Jadi kita wajib sambut Ramadan ni sahabat-sahabat dengan persiapan-persiapan yang ana dah sebut tadi. Ana ulang. Baik, pertama kita sambut Ramadan dengan persiapan akidah. Nombor dua, kita ulang, kita sambut persiapan Ramadan dengan persiapan jiwa rohani kita. Kita sambut persiapan Ramadan dengan persiapan minda kita. Kita sambut persiapan Ramadan dengan persiapan harta kita. Kita sambut persiapan Ramadan dengan persiapan nafsu kita. InsyaAllah kita akan kongsi. Allahu Akbar. Bapa ada orang ada order maklubah. Allah, Fadil Ustaz Kamalul Hisham Suhud. Inilah sahabat-sahabat, kalau nak kenal Presiden Pertubuhan Pendukung Pencinta Ulama ataupun Geng Ustaz ataupun GU. Minta maaf press ana tak dapat bersiaran di page GU. Ana tak boleh buka, loading tak habis-habis. Jadi hujung nanti jangan lupa klik butang share semua. Ana akan kongsi nombor akaun Geng Ustaz. Ataupun Ustaz Farhan boleh type terus nombor akaun Geng Ustaz. Kita akan cerita apa nama aktiviti kita. Support kami. Mungkin antum semua tak mampu nak bergerak. InsyaAllah kami boleh bergerak. Amrul ARC hantar panjang. Masya Allah. InsyaAllah ada masa nanti nak balik, kita buat program hantar panjang pula. Allahu Akbar. ARC hantar panjang. I love ARC. Allahu Akbar walillahil hamd. Satu kelab motor sahabat-sahabat, kalau nak tahu, satu kelab motor yang checkpoint kami kalau kami konvoi Masjid Surau ataupun Markas PAS. Kami tak pergi tempat-tempat merepek mampu merapang, tak ada. Kita ziarah mahat tahfiz, solat berjemaah. Biasanya kita kumpul pukul 8 pagi. Lepas tu checkpoint pertama solat duha. Walaupun ada yang tadi tak bangun solat subuh, tapi kita bawa juga masuk masjid solat duha. InsyaAllah sahabat-sahabat. Baik, persiapan yang pertama, kita kena ada persiapan akidah. Ni kita masuk Ramadan, persiapan akidah. Baik, akidah ni apa maksud sahabat-sahabat? Al-Uqdah, ikatan, simpulan. Pada Ustaz Ridwan Rahman, Allah, ketua Dewan Ulama kita, tengok juga. Ya, mafalan rindu ARC. Sama anak pun rindu sangat-sangat. Baik sahabat-sahabat, bila disebut sebagai akidah, ini suatu ikatan. So kita kena ikat. Pertama, kebergantungan kita segala-galanya Allah. Ini COVID ni tidak ada lain bergantung kita dengan Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita fikir nombor satunya sahabat-sahabat, antara negara termaju, terkaya di dunia, negara mana? Amerika. Antara ARC pernah sahur di Masjid Sinali. Rasanya 2 tahun berturut-turut kami buat program, bersahur dan berforum. Negara yang angkuh sombong, negara China, sebelum diserang wabak COVID, China kata tidak ada kuasa boleh mengalahkan China, ketenteraan dan ekonomi. China sebut. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Rusia, Itali, negara pengeluar Ferrari. Ferrari pula dah. Ferrari kita. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Bugatti. Negara hebat. Dan tak dapat datang Masjid Nahdah. Jadual semua dah ada, kita terpaksa cancel lah. Yalah, nak buat macam mana? Allah lebih tahu. Baik sahabat-sahabat,
Negara kita ni negara yang bukanlah kaya, bukanlah hebat, bukanlah maju sangat-sangat. Dari sudut ilmu perubatan pun tidak. Tetapi hari ini sejarah mencatatkan negara kita di antara negara terbaik menangani wabak COVID-19. Sahabat-sahabat, anda nak bangkitkan satu persoalan. Di manakah letaknya kejayaan ini? Ini tadi kita sebut persiapan akidah. Di manakah letaknya kejayaan negara kita menangani isu COVID? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat perasan tak? Apabila Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ucapan dia yang mula-mula, bila mana dia sebut berkenaan dengan perintah PKP ataupun dia launching dana bantuan kerjaan tu kan, di akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin berdoa. Doa dia diaminkan oleh seluruh rakyat. Doa dia diaminkan oleh seluruh rakyat dan doa dia diulang-ulang di TV radio. Setiap kali diulang, setiap kali diaminkan oleh seluruh rakyat. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, dengan erti kata sini, pemimpin yang baik doanya diaminkan oleh rakyat jelata. Kita yakin di sini, di situlah letaknya makbul doa. Doa yang dipimpin oleh pemimpin diaminkan oleh rakyat. Rakyat sayang pemimpin. Inilah keberkatan doa dia mustajab. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kunci nombor 1, kita berjaya berada kedudukan terbaik menangani COVID. Pemimpin berhubung dengan Allah, rakyat support. Itu maksud dia. Ini sahabat, ini kunci kita. Ini akidah. Kita kena yakin ini kebergantungan, ini pertolongan daripada Allah. Bumi kita ni lama dah marah atas dia ada maksiat, ada zina, ada disko, ada arak, ada macam-macam. Hari ni stop semua mungkar tadi, tak boleh buat. Bumi lama dah mengadu dengan Allah. Bumi lama dah mengadu dengan Allah. Benda inilah yang Allah sebut dalam surah Al-Ahzab. Ya Allah kata telah dibentangkan amanah ila sama wal jibal. Dibentangkan amanah innal arda. Macam mana? Allahumma salli. Surah ayat 67, 68 dan 9 suratul Ahzab. LGBT. LGBT. Tak panjang. Allah Akbar. Syarat dah? Ini syarat. Baik. Maka persiapan akidah. Kita masuk balik. Persiapan akidah. Wa ulil amri minkum. Ya, Bapak. Surah An-Nisa 59. Wa ulil amri minkum. Baik, sahabat-sahabat. Persiapan akidah. So kita kena persiapan. Ini kunci nombor 1. Kunci aman nak diterima, akidah kena jelas, kena sore, kena betul. Baik. Bila masuk Ramadan, kita yakin dengan ganjaran yang Allah janjikan melalui lisan Nabi SAW. Ini akidah. Kita yakin masuk Ramadan inilah bulan turun Quran. Inilah bulan yang sangat mulia. Bila masuk bulan Ramadan, kita kena yakin ini bulan yang ditutup pintu neraka. Ini bulan yang Allah turunkan keberkatan. Ini bulan adanya malam Al-Qadar. Kita kena yakin. Ini akidah. Kita kena yakin kita nampak syurga Allah. Kita kena yakin kita nampak azab neraka Allah. Ini akidah. Barulah kita mengikat hati kita, jiwa minda harta kita dengan tali Allah. Ini akidah. Sebab ini akidah. Sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, Al-Uqrah tadi suatu ikatan, ikat minda nafsu RM2 dengan tali Allah. Kita ikat dengan tali Allah agar agama yang ada dalam jiwa tidak jatuh, tidak tercicir, tidak hancur, tidak rosak. Bila ikatan tidak kuat, barang akan jatuh, barang akan rosak, barang akan hilang. Bila ikatan tidak kuat, maka agama akan jatuh, akan cicir, akan hilang, akan rosak. Ini akidah.
Tapi bila akidah tak kuat, masuk Ramadan pun agama dia tak usah. Bila masuk Ramadan, Quran dia tak buka. Bila masuk Ramadan, dia tak salat. Bila masuk Ramadan, dia tak peduli aurat dia. Kenapa? Kerana ikatan dia longgar, ikatan dia rosak, akidah dia rosak. Ini sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Saya suri kata kipas pun kuat. Panas tak lagi. Tak apa. Sehat ke? Kapun ni Ustaz Usri. Orang tu pak. Geting. Pondok Mahiliah. Masya-Allah. Artinya sahabat-sahabat yang berdoa salah. Inna aradna al-amanah 'ala as-sama' wal arda wal jibal fa'abaina ayhamina wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan. Syukran jazilan. Fadil Ustaz Farhan. Inna aradna, Allah bentangkan amanah ni sahabat pada inna aradna al-amanah ila sama, pada langit, pada bumi, pada bukit-bukit. Tiga makhluk ni, langit, bukit-bukit, gunung kan. Ini semua makhluk yang kuat, yang perkasa. Fa'abaina ayhamina. Mereka tak mau, mereka tolak. Bukan mereka melawan, bukan mereka engkar, tapi kata para alim ulama, kata Ibn Katsir, Allah suruh perintah dengan agama. Sebab tu mereka tak sanggup, bimbang agama jadi busuk nama. Wa ashfaqna minha wa amal hinsa. Maka manusia sanggup. Perintah dengan agama, manusia sanggup. Nampak? Manusia sanggup. Makhluk tadi tak sanggup pasal takut agama jadi busuk nama. Hari ni agama busuk nama kerana pemerintahan manusia. Ingat surah Al-Ahzab tadi, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Cik Razali dia pakai Bali. Allahu akbar. Ni sahabat lama Tumpat Kelantan. Alhamdulillah berbalik umrah hujung tahun lepas. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat, persiapan akidah tu kita penting. Waktu masuk Ramadan, kalau akidah out, dia tak rasa kehadiran Ramadan. Jadi kita kena banyak beristighfar. Kita tak rasa kelebihan Ramadan. Pasal akidah dia ikatan, tali ikatan, uqdah. Satifil uqada, tali yang diikat tadi. Kita baca Al-Quran. Satifil uqada, tali yang diikat. Baik sahabat. Tali yang mengikat minda, nafsu, fikiran, jiwa, akhlak, lisan kita, gaya fikir kita, ikat dengan agama, ikat dengan tali Allah, ikat dengan Quran, ikat dengan hadis. Quran kata begini, pegang. Nabi kata begini, pegang. Ikat kemah-kemah. Gitu sahabat-sahabat. Ikat kemah-kemah. Sebab tu bila kita masuk Ramadan, kita seronok, kita akan suka baca Quran. Kita rasa nikmatnya berbuka dengan tamar. Jangan kata, Allah lapar lah nak makan nasi. Tak. Nikmatnya boleh berbuka dulu, lepas tu baru solat maghrib, and then baru makan berat. Rasa nikmat. Rasa pegang tamar tu dia nampak Nabi. Sahabat-sahabat, Imam Malik, walaupun ini dalam bab nafsu, tapi anda sebut pasal dia ingat sekarang. Imam Malik waktu dia nak berbuka puasa, sahabat-sahabat, menangis, ya Allah. Menangis. Orang tuan, ini kan Nabi sebut waktu berbuka, waktu paling bergembira orang yang berpuasa. Kenapa kamu menangis? Imam Malik kata, aku teringatkan Rasulullah nak berbuka puasa, tak ada makanan. Macam makanan. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabat. Betul-betul, Masya Allah. Islam nampak je lemah, tapi kuat yang ada Allah. Kebergantungan kita dengan Allah kuat. Ini akidah, sahabat-sahabat. Ini akidah. Terima kasih Presiden kami, Ustaz Kamul Hisham. Sahabat-sahabat Menteri Subhanahu wa taala. Baiklah, insya-Allah. Imam Malik menangis waktu nak berbuka puasa. Ini ikat. Kita kena rasa seronok dengan sunnah Nabi. Ini ikatan yang kuat. Kita kena rasa seronok dengan Islam. Ini ikatan yang kuat. Tapi kalau dia rasa lemah, rasa alah apa Islam, ini ikatan dia, akidah dia masalah, akidah dia rosak. Bahkan sampai satu peringkat kata para ulama, dia berkemungkinan boleh murtad. Ini kena jaga. Sebab Menteri Sunnah. Bila akidah dia tak kuat, mulut dia akan berkata macam-macam terhadap agama. Ini kita kena faham. Tindakan dia akan macam Siti Kasim out. Apa nama ni? Penang apa nama? Kasim Ahmad out. Ini akidah dia pasal. Maka kita kena ada persiapan akidah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nombor satu. Yang kedua, sahabat-sahabat, kita kena ada persiapan jiwa rohani. Kita kena ada persiapan jiwa kita, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rohani kita. Pasal Allah kata, yauma la yanfa'u balu wala
mal. Pada hari yang tidak diterima, tidak berguna segala apa nama ni? Harta dan anak pinak. Ustaz Farhan kata apa? US ada Superman, Batman, Avengers segala macam. Hari corona habis tu duduk. Menangis apa nama? Donald Trump pun menangis. Ya Allah Tuhan. Allah Maha Agung. Allah Maha Agung. Segala percaturan Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ni tabaruk, Maha Suci. Baik, teman-teman mata sana. Wa ta'ala. Baik. Illa man atallaha biqalbin salim. Biqalbin salim. Kita datang jumpa Allah tidak ada dengan segala-gala kecuali dengan hati yang tenang, jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati. Wahai tenang. Apa maksud jiwa tenang, sahabat? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jiwa yang selalu dekat dengan Allah. Jiwa yang solat fardu tak tinggal, ini jiwa yang hidup, yang dekat dengan Allah. Jiwa yang rasa manis bila dia baca Quran, lazat. Jiwa yang boleh bangun malam, jiwa yang rajin berpuasa sunat, jiwa yang ringan mendoakan untuk Islam, untuk keluarga, jiran-jiran yang susah miskin, jiwa yang tidak kedekut, muka yang selalu manis, tutur kata bahasa yang indah-indah. Ini jiwa yang tenang. Waalaikumsalam. Sya'alam cool, alhamdulillah. Oh man, apa khabar Tok Kiman? Allahu akbar. Tok Kiman ni mana-mana kan plekat serban. Sampai nasi goreng ni ustaz. Oh masya-Allah, habis buat nasi goreng. Habis buat kalau menu dia memang baik nah, persiapan jiwa. Okey, kita masuk sikit persiapan jiwa. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita mulai bagi siapa yang baru dengar tapi ramai anak yakin semua dah ni. Cik Iman rasi Penang. Rasi Penang tu. Keluar rasi Penang. Baik, Cik Mana, insyaAllah kita istiqamah sampai mati. Sahabat-sahabat, kita perbanyakkan istighfar. Kalau boleh bukan hari ni, Rejab, dan setiap hari kita beristighfar. Allahumma rzuqna taubatan nasuha sa'iril yaum wa kulla yaum. Ya Allah Tuhan, kurniakan aku taubat nasuha setiap hari. Sebilang masa aku sentiasa bertaubat, ya Allah Tuhan. Sahabat-sahabat, jiwa kita, hati kita ni, Luqman Fadil, apa khabar lu? Orang kampung. Ini gelas. Ini gelas, sahabat-sahabat. Gelas ni mesti bersih baru boleh bubuh air. Betul? Kalau gelas kotor, sahabat Allah Taala, bubuh air dengan air tak boleh minum. Membazir. Jiwa kalau kotor. Kita ni Allah ada umat Muhammad. Mari Ramadan ke, mari Quran ke, mari malaikat Jibril kuliah ke, jiwa kotor. Masuk benda tak akan jadi kotor. Ataupun benda tadi akan rosak. Benda tadi akan rosak. Maka jiwa kena sentiasa bersih, ya Allah. Bersih. Jangan kita mengotori jiwa kita dengan masuk makanan yang haram, dengan melihat benda yang haram, dengan bertutur dengan perkataan yang haram, dengan melakukan perbuatan yang haram. Semua tadi akan membekas titik-titik hitam pada jiwa, pada hati. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lo invite Paji, invite Paji. Cari tak jumpa. Baik sahabat-sahabat, persiapan jiwa. Kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullah taala, aku ni sahabat-sahabat, kalau lupa akan ayat Quran, kalau lupa akan satu-satu nas, aku beristighfar kepada Allah 1000 kali. Allahu akbar. 1000 kali. Kebangkitan Islam seluruh dunia, kata Tuan Haji Nazri, masya-Allah. Seluruh dunia azan. Masjid-masjid negara kafir pun pakat suruh masjid bang belaka. Masya-Allah. Maha agung, maha hebat perancanganmu ya Allah. Kita ni hamba. Syukur sangat-sangat. Di sebalik wabak ni ada hikmah yang besar Allah nak tunjuk. Kita tak nampak perancangan Allah yang sangat-sangat halus. Baik, kita nampak benda tak elok je. Di sebalik kita tak nampak. Bulan puasa ustaz jangan letak air atas meja, takut tersasar minum. Ada pernah berlaku kuliah subuh Ramadan 2 tahun lepas, dia letak air. Anak terkejut, dia pun terkejut. Kan sahabat-sahabat, hari pertama puasa, tak ingat di mana. Persiapan jiwa. Jadi jiwa kita ni sahabat-sahabat, set nak masuk bulan yang mulia, jangan ada benda kotor yang menyebabkan sahabat-sahabat bila masuk air dalam cawan, air jadi rosak. Bila kita masuk dalam Ramadan,
Kita tak rasa manisnya Ramadan. Kita tak rasa hebatnya Ramadan. Kita tak rasa beramal Ramadan itu satu benda yang nikmat. Kita tak rasa. Sebab itu sahabat-sahabat, persiapan jiwa rohani kita kena ada. Istighfar banyak-banyak. Kau boleh set. Aku tiap hari nak baca Quran. Bukan Ramadan je. Cuma Ramadan lebih lagi dibuat. Boleh faham Pagi lepas subuh Ramadan Quran. Buatlah 3-4 muka. Pasal kita tak prefer. Kita pun tak pergi kerja PKP. Allah, ini kelebihan. Masya Allah. Syukur ya Allah. Syukur ya Allah. PKP Ramadan kita tak sibuk ke pejabat, ke tempat kerja. Maknanya aktiviti dunia kita sangat-sangat kurang. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Taala, nak bagi tahunya, ini anugerah terbesar sebenarnya. Bila mana kita PKP Ramadan, aktiviti dunia kita kurang, kita boleh maksimalkan aktiviti akhirat kita. Dalam masa yang sama, kerajaan dia bagi duit macam-macam. Masya Allah, Masya Allah. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, okay, persiapan jiwa. Jangan sampai kita masuk Ramadan, kita tak rasa apa. Sebab tu Nabi SAW, sahabat, bila mana Nabi naik tangga mimbar, kat 8 dah. Panjang sikit boleh. Ada lagi persiapan. Lepas tangga mimbar ni, kita pergi pada persiapan minda, harta dan nafsu. 3 lagi dah, insyaAllah. Isikan hati dengan kosongkan hati, bersihkan hati ini daripada kekotoran dan isikan dengan kebaikan. Ini kita nak masuk Ramadan, sahabat-sahabat. Baiklah, insya-Allah. Apa tadi yang nak sebut? Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW naik mimbar. 3 anak tangga mimbar Nabi. Bila zaman Sayyidina Bakar buang 1 tinggal 2. Tetapi kita hari ini sunnah balik kalau pakai 3 anak tangga naik mimbar. Kerana Abu Bakar ijtihad dia lain. Tak level dia tak sama dengan kita, sahabat-sahabat. Kata Nabi SAW, jika ditimbang uzina imanu Abu Bakr bi iman ummati, jika ditimbang iman Sayyidina Bakar dan iman umatku, berat lagi iman Sayyidina Bakar. Sahabat-sahabat, Nabi SAW naik tangga, Nabi kata amin. Naik tangga amin, naik tangga amin. Sahabat terkejut, Nabi ni amin siapa doa? Siapa doa? Turun, sahabat tanya, Nabi kata, yang mendoakan tadi Jibril. Aku yang mengaminkan. Apa doa Jibril tadi, sahabat? Antaranya, sahabat, kita sebut. Tak apa kita sebut 3-3, tapi kita fokus pada poin kita hari ini. Pertama, siapa yang mendengar nama aku disebut lalu dia tidak menyambut dengan lafaz salam, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, bila dengar nama Nabi, sambut terus sallallahu alaihi wasallam. Tak kira yang berkuliah tu ustaz sebut, baca dalam kitab sebut, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, kita nampak Muhammad, yang Muhammad itu bermaksud Rasulullah, terus sambut sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar orang tu sebut nama Muhammad, yang Muhammad itu adalah Rasulullah, kita terus sambut sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, kita sambut. Walaupun dia tak sebut, walaupun dalam kitab tak tulis, kita sambut. Yang kedua, so ini kita nak fokus. Okey. Orang yang masih ada kedua ibu ayah lalu dia tidak memuliakan ibu ayah, celaka orang ni. Amin, kata Nabi. Dan yang ketiga, bila masuk Ramadan, keluar Ramadan, Allah tak ampun dosa dia. Allah tak terima amal dia. Celaka orang ni, kata Jibril. Nabi SAW kata amin. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah persiapan jiwa. Pasal dia masuk Ramadan, dia tak rasa. Tak ada beza macam bulan-bulan lain. Hari Jumaat dia tak rasa Jumaat, bulan Ramadan dia tak rasa Ramadan, bulan turun Quran dia tak baca Quran, dan dia tak mengambil iktibar, dia tak mau tadabbur Quran. Ini manusia yang Jibril sebut manusia yang celaka. Berarti kita kena bersihkan jiwa kita, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu, bersihkan jiwa kita, insya-Allah. Ini persiapan Ramadan. Dan yang seterusnya persiapan minda. Persiapan minda. Baik. Persiapan minda, sahabat-sahabat, kita kena set mindset kita. Bulan ni aku tak mau lara. Bulan ni aku tak mau membazir. Bulan ni aku tak mau terlajak subuh. Terlajak bukan sengaja buat lajak.
Bulan ni aku nak solat tepat waktu. PKP kita tak sibuk sangat. Bulan Ramadan tak. Bulan ni aku nak khatam kalau boleh 2 kali, 3 kali Quran. Bulan ni setiap hari aku nak bagi jiran-jiran aku makan. Tamat kuih juadah. Bulan ni ya Allah, aku nak peluk tiap-tiap hari anak-anak aku ya Allah. Set dalam indah. Kunci betul-betul. Tapi buat. Dan buat. Kunci dan buat. Bulan ni ya Allah, aku tak mau cakap benda kotor supaya boleh jadi. Sahabat-sahabat, cuba kita set dalam minda. Ya Allah, jadikan doa. Mata aku tak mau tengok benda maksiat. Tak mau tengok benda maksiat, agar mata aku dapat menatap wajah Rasulullah SAW di padang mahsyar. Agar mataku dapat menatapmu di syurga. Tangan aku ya Allah, set dalam minda. Tak mau buat benda elok-elok. Yang duk tulis nombor nak berhenti nombor ekor. Yang minum arak nak berhenti pegang botol arak. Nak berhenti memegang perempuan yang ajnabi, yang kalau kaki perempuan. Agar tangan aku dapat menerima catatan amal di tangan kanan pada mahsyar ya Allah. Lisan tak mau bercakap yang kotor-kotor. Ini kita set minda kita. Agar lisan aku dapat melafazkan kalimah syahadah ya Allah di akhir hayatku ya Allah. Kaki ya Allah, tak mau melangkah tempat buruk-buruk ya Allah, agar kaki inilah boleh melangkah ke syurgamu ya Allah. Set dalam minda, jaga benda ni semua. Persiapan minda. Boleh sahabat-sahabat nak insya-Allah. Ingat, ini bulan ujian. Akan datang depan rumah kita non-Muslim yang pakai seksi, istighfar. Akan keluar buka TV nak tengok COVID. Keluar-keluar, tak pakai singlet saja. Istighfar. Set, ini bulan Quran, maka aku kena lebih dekat dengan Quran. Aku kena banyak baca tafsir Quran. Ini bulan Quran, aku kena banyak baca tafsir Quran. Ini bulan Quran, ini bulan Ramadan, aku nak kenal Nabi lebih dekat, baca sirah Nabi. Set minda dan buat. Set minda, kamu tinggal duha. Set minda, dah alam bangun sahur, aku tak mau tinggal tahajud. Persiapan minda. Set minda, bulan Ramadan aku nak latih supaya aku sentiasa lah kena wudu. Set minda, bermula Ramadan sampai aku habis, mati. Bila-bila jumpa siapa-siapa, aku nak bagi salam, aku nak senyum. Set minda. Persiapan minda insya-Allah. Set dalam minda, aku baik bukan kerana Ramadan, tapi Ramadan datang Allah nak bagi ingat, aku nak baik daripada Ramadan sampai mati. Ramadan ni kunci sahabat. Ramadan ni bulan kunci. Ramadan bulan kunci sahabat-sahabat. Allahu akbar. Malunya Tuan Guru Fadil Ustaz Mu'tar tengok juga. Masya Allah Ustaz, doa kat ana banyak-banyak Ustaz. Peria kata dah habis belum Ustaz? Ana hantar. Maklum kat ana boleh hantar. Nah insya-Allah sahabat-sahabat madrasah taala. Ustaz Mu'tar istiqamah dengan peria kata antara benda yang Allah kurniakan pada kita mujarab untuk darah tinggi kita mana. Set dalam minda kita nak insya-Allah. Ni bulan pahala. Set dalam minda bulan banyak ganjaran pahala. Maka jangan malas ya Allah. Doa ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hamil hazan wa ajzi laka sawal jubnul bukhadal ainin qahrir rijal. Aku berlindung dari sifat malas. Malas apa? Malas buat amal, malas buat kerja rumah. Sahabat-sahabat, kerja rumah ni pahala besar. Pahala besar. Kerja rumah pahala besar. Boleh faham ya? Dia bukan sunat, dia wajib. Kita membantu ahli keluarga kita di rumah, wajib. Pahala besar. Set dalam minda, tak mau malas. Ini bulan limpahan pahala. Set dalam minda, aku nak rajin doa banyak-banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh nak insya-Allah. Dan yang seterusnya, persiapan harta. Bukan siap harta macam nak pergi makan angin. Bukan siap harta macam nak pergi, bukan. Kita persiapkan harta, set dengan minda, link dengan akidah. Ini semua benda baik.
Maka harta aku bulan Ramadan lah, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW ibarat daun gugur tak sempat sampai ke tanah, daun tu dah ditiup angin. Maknanya harta ni tak lekat dekat jiwa. Harta ni sentiasa mengalir, kita infak, kita sumbang. Tak kisahlah mana-mana institusi agama. Mana-mana institusi agama, sahabat-sahabat betul. Lebih lagi GU kita ni nombor akaun dia. InsyaAllah nanti kita akan share nombor akaun. Ujung akan share nombor akaun. Sahabat-sahabat boleh infak insya-Allah. Dan sempena ini juga anak nak lancar dana untuk pembinaan Mahat Anas sendiri di Pasir Putih Kelantan. Mahat Imam Ibnu Mihas bukan sorry, pasal baru bubuh nama semalam. Mahat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mahat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita raih nama ulama, insya-Allah sahabat-sahabat, di Pasir Putih. 1 ekar ada orang infak tanah ke anak akan naikkan mahat di sana insya-Allah sahabat-sahabat. Doa mudah-mudahan kita kena ada base dan kita kena ada bekal untuk akhirat kita. Yang boleh katakan kekalan insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, persiapan harta. So harta ni sahabat-sahabat kita kena lebih ringan kerana ganjarannya lebih lagi bulan Ramadan. Man zalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Sadaqallahul azim. Siapa memberi pinjam kepada Allah? Sahabat-sahabat, Allah sebut dengan kalimah siapa bagi pinjam, maknanya Allah akan bayar balik. Bukan Allah nak pinjam, Allah tak ada duit. Allah ni Al-Ghani, dia maha kaya. Tetapi dia sebut nak pinjam dengan arti kata Allah akan bayar balik. Allah tak bayar, kita bagi RM1 dia bayar RM1. No, itu kita. Allah tak bayar dengan kita bagi RM1 dia hantar kuis berkah. No. Allah ni pemilik seluruh alam. Apa barang RM1. Yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Lebih lagi kata Allah. Allah akan bayar lebih. Mana? Allah bayar pada masyarakat dengan syurga. Woi, syurga. Dengan syurga. Allah bayar dengan syurga. So kita set minda, set jiwa, set akidah, ikat betul-betul. Allah bayar dengan syurga. Maka harta aku Ramadan ni aku nak banyak supaya Ramadan ni keluar aku jadi betul-betul cinta akhirat. Dunia aku nak hantar siap-siap pergi padang mahsyar. Duit ringgit aku nak hantar siap-siap padang mahsyar. Keluarga aku nak didik siap-siap, nak hantar padang mahsyar. Ini sahabat-sahabat, hantar padang mahsyar siap-siap. Insya-Allah. Harta boleh insya-Allah subhanahu wa taala. Tak payah jodoh berbuka tamar fakir miskin, keluarga pun jangan lupa. Keluarga jangan lupa insya-Allah. Dan yang terakhir sahabat-sahabat, yang penting insya-Allah Haji Fauzi kejap lagi anak call. Habis kuliah ni anak call insya-Allah. Waalaikumsalam. Siapa bagi salam kat anak tu? Hasbullah. Tak rugi berniaga dengan Allah, untungnya sampai ke syurga. Ya betul maksudnya. Persiapan nafsu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan kawan nafsu. Ni kita semua maklum. Bulan Ramadan jangan buang makanan. Tapi hak ni tidak ada buat. Tahun ni tak ada bazar. Syukur. Sebab tu anda pernah sebut bahawa ni kita jangan sedih tak boleh datang masjid. Kita jangan sedih tak boleh tarawih. Kita jangan sedih tak ada bazar. Tarawih boleh solat di rumah. Solat sunat ni sebenarnya afdalnya di rumah sahabat-sahabat. Solat jemaah ya afdal di masjid. Tetapi masjid dalam keadaan begini kita tak boleh pergi. Mudah-mudahan kita dapat pahala sama macam masjid. I'tikaf juga sahabat-sahabat. 2 hari lepas pada Ustaz Somad forum dengan Ustaz Dasuki di page geng Ustaz Somad ada menyebut bila mana kita menjadikan Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Sabri apa khabar? Bila kita menjadikan satu ruang di masjid kita sebagai musalla, tempat solat, kita dah tak lagi masjid, kita jadikan kalau ruang tamu lah tempat solat kita. Kalau dalam bilik itu tempat solat kita, maka kita boleh berniat i'tikaf. Kerana kita tak boleh nak pergi masjid. Boleh. Ustaz Somad sebut kemarin dalam forum 2 hari lepas. Sahabat-sahabat. Boleh niat beriktikaf. Insya-Allah. Baik sahabat-sahabat. Nafsu. Ini sebut. Kalau boleh bazar dah tak ada, tahun ni kita plan elok-elok berbuka ala kadar sahaja. Jangan membazir. Tahun ni saya yakin semua isteri-isteri
buat kuih masing-masing. Kuih buka puasa, juadah buka puasa. Hidangan pemanis mulut. Kan? Pemanis mulut. Jadi sahabat-sahabat mata Allah Taala, jangan buang makanan ya Allah. Setiap tahun bila kita pergi bazar, kita beli tu beli ni 450. Sahabat-sahabat, kita bawa duit 50. Kalau orang tanya kita kenapa puasa, kita sebut nak menjawai kehidupan orang miskin. Betul ke tak betul? Orang miskin masuk bazar, martabak RM4, dia kata beli sebiji. Anak ada 3, balik ke rumah habis biji martabak. Anak nombor 2 kata nak itu nak ini, esok pula beli. Isteri kata ini, esok pasal duit dia sikit. Kita masuk martabak beli, roti jam beli, tembikai beli, air tebu beli, cincau beli, mata kucing beli, mata rimau beli, mata beruang beli. Semua beli. Balik rumah bila kita nak sumbat. Bila kita nak sumbat sahabat-sahabat mata Allah Taala. Allahu akbar. Bukan yang percik. Khairul fahmi, alhamdulillah, syukur kita pada Allah semua. Oh, yang percik tu sedaplah bebok boleh buka puasa kota baru. Menu Kelantan ori tahun ni dia. Sahabat-sahabat, lepas kita buka puasa, masuk air batu, dah tak mau dah. Pergi lepas tu makanan masuk tong sampah. Lingkup puasa sepanjang hari kerana kita dah membazir. Kita buat panggil setan dosa besar. Apa makna kita berpuasa? Sebab tu bila habis Ramadan, perangai kita, akhlak kita tak berubah. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perangai tak berubah. Ini sahabat-sahabat. Sebab tu kita kena latih nafsu. Nafsu kena set yang minda, ikat dengan tali ayat Al-Quran, ikat dengan hadis Nabi. Ini akidah yang betul. Dia boleh jaga minda, boleh jaga harta. Sebab tu persiapan akidah nombor 1, dia boleh jaga minda, harta, nafsu, akhlak, semua dia boleh jaga. Sebab tu kita jangan lekang dengan tali Quran, jangan lekang dengan tali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Taala. Jangan lupa semua klik butang share. Antum ada 5,000 friend, 5,000 tengok. Subhanallah, pahala berpanjangan. Ilmu yuntafa'u bih. Antum mungkin tak boleh nak kuliah, bukan tak ada ilmu, tapi tak yakin, mungkin rasa gugup, kan? Klik butang share, pahala sama dapat kita semua, pahala tanpa kurang, pahala orang yang menyampaikan tanpa kurang. Klik butang share semua. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca ana baca nombor akaun ataupun ana tulis nombor ustaz di sini sahabat-sahabat ana tulis nombor akaun dia ustaz. Ana tulis nombor akaun ustaz. 5647 9912 3969 5647 9912 3969. Okey sahabat-sahabat, insya-Allah. Okey, dan yang seterusnya sahabat-sahabat, ana nak iklan madu yang nak jual ni. Pakai nak pertama madu, yang kedua spray sebarang penyakit kulit. Yang namanya kulit dibuat daripada air gaharu, insya-Allah. Pertama sebut madu. Malah alhamdulillah. Nak iklan madu ni, madu lebah yang diternak di dalam ladang habatus sauda. Ladang habatus sauda di Mesir, dia makan madu bunga habatus sauda siap-siap, sebab tu warna dia hitam, insyaallah. Fihi shifa'un linnas, kata Allah. Wa harabuka ila nahli an takhsi minal jibali buyutan mimma syajara wa mimma yarisun summa kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas inna fi dzalika li'ayatin liqaumin tafakkarun. Azim. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuan Haji Razak, sedekah rantaian jangan hendaknya diputus. Kita putuskan COVID, kita jangan putuskan rantaian madu. Jangan rantai sedekah. Madu ni sahabat-sahabat, seorang yang
ulang apa tu Kak Aizah? Ulang apa? InsyaAllah besok sampai tu Syed. Tak sabar nak makan madu. Semalam dapur dah dekat Rashid ikan matra tu. Besok sampai insyaAllah. Baik, sahabat-sahabat, surah 68, surah Lebah ayat 69. Allah kata, wahai lebah, keluar kamu dari syurga. Lebah ni binatang syurga. Lebah binatang syurga. Keluar, ambil bukit bukau, pokok-pokok sebagai rumah kamu. Betul kan dia buat sarang kat situ? Makan daripada madu pokok, keluar pada perut kamu, syarabun, minuman. Ambil satu sudu, bancuh dengan air. Boleh di insyaAllah bagi alamat. Nanti baik. Masuk, minum, sahabat-sahabat. Mukhtalifun alwanhu, berbeza warna. Madu ni berbeza, jenis lebah, jenis pokok dan cuaca setempat. Kalau madu sidih, musim panas warna lain, musim sejuk warna lain. Madu sidih pun ada. RM10 setengah kilo. Sila like page page yang Ustaz Cintakan Ulama, insyaAllah. Lepas tu fihi syifa'ul linnas, kata Allah, madu ni penawar untuk manusia. Sahabat-sahabat, WHO menyebut madu ni tidak ada tarikh luput. Pasal bakteria tak boleh rosakkan madu kerana dia pembunuh. Fihi syifa'ul linnas, dia bunuh kuman. Lepas tu madu tak ada tarikh luput. Kalau ada tarikh luput, madu tu campur, tidak original. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, Allah sebut inna fi dzalika li'ayati liqaumin tafakkarun. Inilah tanda boleh Afiq, madu boleh campur dengan lemon, boleh. Inilah tanda kebesaran aku, katalah. Madu ni tanda kebesaran liqaumin tafakkarun, bagi orang-orang berakal. Sebab tu orang yang berakal dia akan beli madu. Siapa tak beli madu? Tak ada akal, sahabat-sahabat. Denggi terbaik dengan madu. Family COVID bagi makan madu. InsyaAllah sahabat-sahabat, madu terbaik dengan izin Allah. Dia datang daripada syurga. Baik, yang ni air gaharu. Nabi sebut khairu ma tadawaitum bihi. Sebaik-baik berubat dengan dia. Yang ni spray. Spray untuk luaran. Dia ada satu lagi untuk minum. Sebarang penyakit kulit, eczema, psoriasis, katarak, glaukoma, sakit mata, ulcer, sakit gigi, panam, urat, kayak, spray saja dengan izin Allah. Basuh, lap kering-kering, spray. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, insya-Allah. Yang ni 50, yang ni 40. Postage RM10 ke seluruh tanah air. Siapa berhajat boleh WhatsApp ana 013 2072 749 013 2072 749 013 2072 749. Jadi sekadar itu perkongsian kita. WhatsApp ana. Itu nombor ana dah ulang tadi. Kan? Nombor okey, nak ulang anak tulis nombor ana. Insya-Allah. Jangan nak type nombor. Kosong 13207274 Okay, terima kasih Cik Lady. Asyik berhantar nombor anak juga, alhamdulillah. Sahabat-sahabat, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwaffina amdafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a ya Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairil fakir ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula la quwwata illa billah. La haula la quwwata illa billah. La haula la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan, Engkau angkatlah balik wabak ini ya Allah.
Tidak ada lain ya Allah melainkan Engkau. Hendak kami menginsafi diri kami ya Allah. Dosa-dosa kami ampunkanlah ya Allah. Tidak ada lain mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Tidak ada lain meningkatkan ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa ibu ayah kami, ahli keluarga, teman-teman jiran kami, seluruh pemimpin kami, para alim ulama yang terus menerus membimbing kami ya Allah. Panjangkanlah umur mereka, gunakanlah kesehatan yang baik pada mereka ya Allah. Ya Allah, Saki Baki Sya'ban ini jadikan ia kebaikan agar kami masuk ke Ramadan dengan penuh kemuliaan daripada-Mu ya Allah. Kami berazam ya Allah dengan cita-cita yang tertinggi ya Allah untuk masuk Ramadan pada tahun ini, Ramadan terbaik bagi kami ya Allah. Terbaik bagi kami Ramadan kali ini ya Allah ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, berkatilah rezeki yang Kau berikan agar tumbuh daging-daging yang berkat yang ringan untuk melakukan amal soleh, yang membenci para dosa mungkar dan maksiat ya Allah ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan, Kau berkatilah kami semua ya Allah. Berkatilah kami semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, Kau berkatilah bumi kami ya Allah ya Tuhan. Masuk Ramadan kali ini, Ramadan yang terbaik ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kedua ibu ayah yang telah pergi yang menemui-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa ibu ayah ya Allah. Lapangkanlah barzah mereka, terangilah kubur mereka. Ampunilah segala dosa dan terimalah amal mereka ya Allah. Bagi kami yang masih hidup, ibu yang masih hidup, Kau kurniakan kesehatan, keberkatan dan hidayah-Mu agar terus beramal soleh sehingga kami syahid menemui-Mu ya Allah ya Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah. Insyaallah sampai berajak dengan Bambang Ana tadi, boleh WhatsApp Ana 0132772749 dan jangan lupa nombor akaun Geng Ustaz, tuan-tuan boleh scroll di atas. Maybank 564799123969 Pertubuhan Pendukung Pencinta Ulama. Sekadar itu, kita jumpa lagi. Jangan lupa malam nanti di page Geng Ustaz. Page Geng Ustaz ada forum malam nanti. Besok pukul 7 sama Ustaz lain pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Islam. Ingatkan Haina Z tadi. Doakan kita semua istiqamah dengan amal soleh insya-Allah. Apa khabar Ashraf? Allah Akbar, baru datang. Dah habis dah Ashraf, tapi tak boleh tengok daripada awal insya-Allah. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.